Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 3.1 pernyataan di bawah bab yang ketiga penakulan logik. Okey, ini adalah video part 2. Okay, soalan ini diambil daripada buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 4 KSSM terbitan Sesbadi Sdn Bhd, muka surat 33 hingga muka surat 36. Kita terus pergi kepada soalannya. Okey, baik. Bahagian A, bina satu implikasi jika P maka Q berdasarkan antajadian dan akibat berikut. Okey, baik. Jadi antajadian sebagai contoh kat sini, luas bulatan A ialah 154 cm kuasa 2. Akibat dia jejari bulatan A ialah 7 cm. Jadi untuk tulis implikasi, okay, kita jadikan antajadian tu sebagai P, akibat tu Q. Jadi kita tambah jika dan maka depannya tu. Okey, baik. Jadi ayat diimplikasi dia kita ambil jika luas bulatan A ialah 154 cm kuasa 2, maka jejari bulatan A ialah 7 cm. Maksudnya kita gabungkan jika antajadian, maka akibat. Macam itulah kita gabungkan. Kita terus pergi kepada soalan 1 hingga 3. Antajadian dia poligon M ialah pentagon. Akibat dia hasil tambah sudut pedalamannya ialah 540 darjah. Jadi implikasi dia kita gabungkan menggunakan jika P maka Q ni kita tulis jika poligon M ialah pentagon, maka maka kita ambil ayat akibat ni, hasil tambah sudut pedalamannya ialah 540 darjah. Okey. Selesai nombor 1. Pergi kepada nombor 2. Antajadian M boleh dibahagi tepat dengan 3. Akibat dia M ialah gandaan 3. Jadi kita buat ayat dia. Jika M boleh dibahagi tepat dengan 3,
maka M ialah gandaan 3. Okey. Selesai nombor 2. Nombor 3, enterjadian 1/P kurang daripada 1/Q akibat dia P lebih daripada Q, lebih besar daripada Q. Okey, jadi ayat dia, jika kita ambil P itu enterjadian 1/P lebih kurang daripada 1/Q, maka P lebih besar daripada Q. Okey. Baik, selesai bahagian A, kita pergi pada bahagian B. Bina satu implikasi P jika dan hanya jika Q berdasarkan implikasi berikut. Okey, macam tadi kita guna jika P maka Q, yang ni jika, yang ni P jika dan hanya jika Q berdasarkan implikasi. Baik. Implikasi 1, jika A sama dengan B maka A tolak B sama dengan kosong. Implikasi 2, jika A tolak B sama kosong maka A sama dengan B. Maksudnya itu implikasi ni susunan tu. Okey, mula-mula A tolak B, A sama dengan B kat depan, A tolak B kat belakang. Implikasi 2 ni A tolak B kat depan sama dengan kosong, A sama dengan B kat belakang. A susun terbalik. Okey, baik. Jadi jawapan dekat sini, mula-mula A sama dengan B jika dan hanya jika A tolak B sama kosong. Okey, macam itulah kita gabungkan ayat tu menggunakan jika dan hanya jika. Baik, kita pergi pada soalan 1 hingga 3. Implikasi 1, jika PQRS mempunyai 4 sisi maka PQRS ialah sebuah sisi 4. Jika implikasi 2, jika PQRS ialah sebuah sisi 4 maka PQRS mempunyai 4 sisi. Jadi kita gabungkan, mula-mula kita ambil P. P yang mana? Yang ni. Okey, yang dekat implikasi 1 tu. Okey, jadi kita tulis ayat dia PQRS mempunyai empat sisi. Okey, jika dan hanya jika. Okey, jika dan hanya jika. Okey. PQR, jika dan hanya jika PQRS sebuah sisi 4. Okey, baik. Nombor 2, implikasi 1, jika mod bagi 3, 4, 1, 2, X, 5 ialah 3, maka X sama dengan 3. Implikasi 2, jika X sama dengan 3, maka mod bagi 3, 4, 1, 2, X dan 5 ialah 3. Jadi kita gabungkan dia menggunakan P jika dan hanya jika Q ni. Okey, P kita ambil yang ni, mod bagi
3, 4, 1, 2, X, 5 ialah 3. Okey, ialah 3 jika dan hanya jika. Okey, jika dan hanya jika X sama dengan 3. Okey, soalan 3. Implikasi 1, jika isi padu sebuah sfera ialah 288 pi cm kuasa 3, maka jejari sfera itu ialah 6 cm. Implikasi 2, jika jejari sebuah sfera ialah 6 cm, maka isi padu sfera itu ialah 288 pi cm kuasa 3. Jadi kita nak gabungkan implikasi itu kepada satu implikasi yang menggunakan P jika dan hanya jika Q. Okey. Kita ambil dekat implikasi 1 tu, isi padu sebuah sfera ialah 288 pi cm kuasa 3. Okey. Jika dan hanya jika. Okey, jika dan hanya jika jejari sfera itu ialah 6 cm. Okey, baik. Selesai muka surat 33. Okey. Kita masuk kepada muka surat 34. Tulis dua implikasi daripada pernyataan berikut. Okey, macam tadi dia bagi dua implikasi. Kita tulis satu implikasi menggunakan jika dan hanya jika. Okey. Manakala yang ni kata daripada ayat jika dan hanya jika tu kita keluarkan dua implikasi. Okey, dia macam proses terbaliklah. Okey, sebagai contoh dekat sini 7y sama dengan negatif 14 jika dan hanya jika y negatif 2. Jadi implikasi dekat sini ada dua lah. Okey, jika 7y sama dengan negatif 14 maka y negatif 2. Satu lagi implikasi 2, jika y negatif 2 maka 7y sama dengan negatif 14. Dia terbaliklah dua implikasi kat situ. Kita tengok soalan 1 hingga 4. Okey, 1 hingga 5. Okey, ada 5 soalan. Okey, soalan 1. A kurang pada B jika dan hanya jika A tolak B kurang pada kosong. Okey, jadi implikasi dia dekat sini. Implikasi 1 kita ambil jika jika A kurang pada B, maka kita tukar kepada jika dan maka. Jika A kurang pada B, maka A tolak B kurang pada kosong. Itu yang pertama. Implikasi kedua, kita ambil yang belakang dulu. Jika A tolak B kurang pada kosong, maka maka A kurang pada B.
Macam itulah. Okey, pergi pada soalan yang kedua. Dua garis tidak bersilang antara satu sama lain jika dan hanya jika dua garis lurus itu adalah selari. Jadi implikasi satu, kita tulis jika, ambil yang ni. Dua garis tidak bersilang antara satu sama lain. Jika dua garis tidak bersilang antara satu sama lain, maka dua garis itu adalah maka dua garis itu adalah garis selari. Manakala implikasi dua, kita tukar kedudukan ayat tu, kita ambil yang belakang ni. Dua garis itu garis selari kat depan, dua garis itu tidak bersilang antara satu sama lain, letak kat belakang. Jadi yang kedua menggunakan jika tu, jika kita ambil ayat belakang tu, jika dua garis itu lah itu tak ya. Jika dua garis adalah garis selari, jika dua garis adalah garis selari, jika dua garis adalah garis selari, maka dua garis itu tidak bersilang antara satu sama lain. Nombor 2 selesai. Nombor 3. X kuasa A ialah ungkapan kuadratik jika dan hanya jika A sama dengan 2. Jadi implikasi 1 kita gunakan jika Q tu, jika P, jika X
kuasa A. S kuasa A. S kuasa A ialah ungkapan kuadratik maka A sama dengan 2. Manakala implikasi 2, kita ambil yang belakang dulu. Jika A sama dengan 2, maka maka X kuasa A. X kuasa A ialah ungkapan kuadratik. Selesai nombor 3, nombor 4. P ialah nombor genap jika dan hanya jika P boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi implikasi 1 kita tulis jika P ialah nombor genap. Maka P boleh dibahagi tepat dengan 2. Yang pertama, yang kedua, implikasi 2 tu kita ambil yang belakang dulu. Jika P boleh dibahagi tepat dengan 2, jika P boleh dibahagi tepat dengan 2, maka P ialah nombor genap. Baik, selesai nombor 4. Nombor 5. A, B, C, D, E adalah sebuah pentagon jika dan hanya jika A, B, C, D, E mempunyai 5 sisi. Di implikasi 1 kita buat jika A, B, C, D, E ialah sebuah pentagon,
Okay, jika ABCDE ialah sebuah pentagon, maka ABCDE mempunyai lima sisi. Okay. Yang pertama, implikasi yang kedua, kita ambil yang belakang dulu. Jika ABCDE mempunyai lima sisi, maka ABCDE ialah sebuah pentagon. Okay, selesai muka surat 34, kita masuk kepada muka surat 35. Okay. Video ini agak panjang sikit sebab topik dia tu dia lebih mendalam lah berkaitan dengan penakulan logik ni. Okey, baik. Sekarang ni kita nak masuk kepada bagaimana daripada satu aplikasi implikasi kita nak tulis akas, kita nak tulis songsangan, kita nak tulis kontrapositif. Okey, baik. Seperti yang cikgu dah sentuh dalam video penerangan sebelum ni, okey, hubungan antara penyataan ya ataupun implikasi itu. Okey, lepas tu akas, songsangan dan kontrapositif, kita tengok contoh kat sini. Okey, kalau implikasi dia ambil penyataan lah. Jika okey, sebagai contoh dekat sini. Okey, 13 ialah nombor genap. Okey, palsu kan? Maka 13 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, dua-dua ni kata yang pertama ni P. P ni penyataan palsu. Sebab 13 ialah nombor genap. 13 sebab dia nombor ganjil. Maka 13 tidak boleh bagi tepat dengan 2. Manakala Q ni benar penyataan dia. Okey. Jadi untuk penyataan okey. Salah satu atau dia kata kat sini jika 13 nombor genap, 13 tidak boleh bagi tepat dengan 2. Okey, dia punya kita tengok implikasi dia tu. Nilai kebenaran dia tu benar sebab salah satunya benar. Okey. Dekat sini kita tengok kalau akas kita ambil yang belakang dulu. Jika Q maka P. Okey, jika Q maka P. Jika 13 tidak boleh bagi tepat dengan 2 maka 13 ialah nombor genap. Jadi palsu sebab 13 tu nombor genap. Jadi salah satunya salah. Bila kita tukar kepada akas, dia akan jadi nilai kebenaran tu palsu. Songsangan pula, okey, songsangan adalah kita panggil penafian kepada implikasi. Okey, kalau implikasi ni dia kata jika 13 nombor genap. Jadi songsangan kita buat ayat jika 13 bukan nombor genap. Okey. Lepas tu yang belakang ni maka 13 tidak boleh bagi tepat dengan 2. Untuk songsangan maka 13 boleh dibahagi tepat dengan 2. Maksudnya dia panggil penafian kepada implikasi. Okey. Dia punya nilai juga palsu sebab 13 nombor genap tadi. Yang ni palsu. Jika ada yang palsu, jadi palsu lah. Dia kena dua-dua benar. Salah satunya kata benar kan. Okay, jadi bila kita tukar tu dia akan jadi palsu. Kontrapositif pula. Okay.
dia adalah kata tengok pada songsangan, dia ambil yang belakang dulu. Okey, jika 13 boleh dibagi tepat dengan 2, maka 13 bukan nombor genap. Dia terbalikkan susunan songsangan tu. Ataupun dia lebih kepada kontrapositif ni adalah penafian kepada akas. Kalau akas ni dia kata jika 13 tidak boleh bagi tepat dengan 2. Di kontrapositif dia kata jika 13 boleh dibagi tepat dengan 2. Okey, kalau akas ni dia kata maka 13 ialah nombor genap. Kalau kontrapositif maka 13 bukan nombor genap. Okey, jadi dia punya ayat tu akan jadi nilai kebenaran dia benar sebab 13 memang tidak boleh bagi tepat dengan kata jika 13 boleh bagi tepat dengan 12 maka 13 bukan nombor genap. Okey, kebenaran dia benar. Okey, dia kata jika 13 boleh bagi tepat dengan 2. Kita tak tahu masa 13 ni memang tidak boleh bagi tepat dengan 2. Maka 13 bukan nombor genap. Okey, benar. Okay, kita pergi kepada nombor 1 dengan 2 untuk lebih mahir berkaitan dengan implikasi akas, songsangan dan kontrapositif. Okey, implikasi dekat sini. Okey. Nombor 1, jika segitiga sama kaki mempunyai 3 sisi, maka segitiga sama kaki mempunyai 3 paksi simetri. Okey. Jika segitiga sama kaki mempunyai 3 sisi, maka segitiga sama kaki mempunyai 3 paksi simetri. Okey, jawapan dekat sini 3 paksi simetri ya. 1, kalau sama kaki 1 saja, jadi palsu lah. Dia sama sisi yang ada 3 paksi simetri. Okay, jadi kat sini nilai kebenaran dia palsu. Akas dia adalah terbalik kepada implikasi. Kalau ni jika P, yang ni P. Okay, segitiga sama kaki mempunyai 3 sisi ni P. Okay, yang ni P. Okay, maka segitiga sama kaki mempunyai 3 paksi simetri, yang ni Q. Untuk akas, okay, ringkasnya cikgu tulis kat sini, jika Q maka P. Okay, nak bagi faham kat situ. Okay, baik. Jadi kita tuliskan Q dulu. Jika segitiga kita ambil Q dulu. Jika segitiga sama kaki mempunyai tiga paksi simetri, jika segitiga sama kaki mempunyai 3 paksi simetri, maka segitiga sama kaki mempunyai
3 sisi. Okey, kalau dia ada 3, sisi dia ada 3. Jadi akas ni dia terbalik, nilai kebenaran dia terbalik dengan implikasi. Kita tengok contoh dekat atas. Kalau implikasi benar, akas akan jadi palsu. Kalau implikasi palsu, akas akan jadi benar. Okey, akas akan jadi benar. Dia macam tu cara dia. Manakala songsangan, okey, dia ayat dia macam ni. Dia penafian kepada akas. Penafian kepada akas tidak mempunyai paksi simetri. Okey, songsangan ni dia penafian kepada penyataan. Okey, penafian kepada implikasi. Maksudnya kat sini jika ada tilda tu tilda P, maka tilda Q. Maksudnya apa? Implikasi ni dia kena ada penafian. Penafian P, jika penafian P maka penafian Q. Jadi ayat dia kita buat macam ni. Okey, untuk nilai ni, nilai kebenaran dia sama dengan akas. Okey, kalau akas tu benar, dia benar. Kalau akas tu palsu, dia palsu. Jadi ayat dia kita ambil yang ni. Okey, tengok dekat implikasi itu, jika kalau P ni, kalau implikasi dia kata segitiga sama kaki mempunyai 3 sisi. Jadi untuk penafian kita buat jika segi 3 sama kaki tidak mempunyai 3 sisi, maka segi 3 sama kaki tidak mempunyai 3 paksi simetri. Okey, kita tambahkan perkataan tidak. Tidak mempunyai 3 paksi simetri. Okey. Baik. Kontrapositif dia macam ni. Dia adalah penafian kepada akas. Okey, kalau akas ni jika Q maka P kan. Jadi kontrapositif jika penafian P, penafian Q, sebab akas dia ambil Q dulu kan, jika Q. Jadi untuk kontrapositif jika penafian Q maka penafian P. Jadi kita tengok dekat akas. Okey, untuk kontrapositif dia sama nilai kebenaran tu dengan implikasi. Kalau implikasi palsu, nilai kebenaran dia palsu. Macam itulah cara kita nak ingat nilai kebenaran. Implikasi sama, nilai kebenaran implikasi sama dengan kontrapositif. Nilai kebenaran akas sama dengan nilai kebenaran songsangan. Jadi kita tengok dekat sini. Jadi kita nak buat penafian untuk akas tadi. Jika segitiga sama kaki
tidak mempunyai 3 paksi simetri. Maka segitiga sama kaki maka segitiga sama kaki tidak mempunyai 3 sisi. Baik. Selesai soalan 1, jadi kita faham kat situlah tadi. Implikasi jika P maka Q akas, jika Q maka P. Songsangan jika penafian P maka Q, kontrapositif jika penafian Q maka P. Macam itulah. Dan nilai kebenaran tu implikasi sama dengan kontrapositif, nilai kebenaran akas sama dengan songsangan. Kita cuba pula soalan nombor 2. Implikasi dia jika 9 ialah nombor perdana, maka 9 mempunyai 2 faktor saja. Kalau 9 tu nombor perdana, jadi 9 2 faktor saja, betul lah. Jadi dia punya nilai kebenaran tu benar. Jadi kat sini kita boleh nampak dah nilai kebenaran dia akan dapat kat sini. Kontrapositif sama dengan implikasi. Nilai kebenaran dia mesti samalah, benar. Manakala untuk nilai kebenaran akas, akas sama dengan songsangan. Tapi kena cek dulu. Benar atau palsu. Kalau dia benar, benarlah. Baik. Macam yang ni kita cek tadi sebab dia kata kalau implikasi memang sama dengan kontrapositif. Kalau kat sini kita tengok akas tu benar. Jadi songsangan pun benar lah. Tapi yang ni kita kena cek dulu. Akas tu benar ke palsu. Kalau palsu, palsulah songsangan. Kalau akas tu benar, songsangan pun benar. Jadi kita cuba buat dulu. 9 nombor perdana ni P. 9 mempunyai 2 faktor saja Q. Akas ingat tadi jika Q maka P. Jadi kita ambil yang ni dulu. Q dulu. Jika 9 mempunyai 2 faktor saja, maka 9 ialah nombor perdana. Kalau 9 tu ada 2 faktor saja, 9 tu nombor perdana. Jadi dia punya akas ni, nilai kebenaran dia akan jadi benar. Sebab kita baca tu memang benar lah. Kalau dia ada 2 faktor saja, dia memang faktor, ialah nombor perdana. Jadi kita tengok pula songsangan. Songsangan dia adalah penafian kepada implikasi. Jika tilda P, maka tilda Q.
Jadi kita tengok balik. Jika 9 bukan nombor perdana, kita tulis kat situ, tambah perkataan bukan. Jika 9 bukan nombor perdana, maka 9 tidak mempunyai. Kita tambah perkataan bukan dengan tidak. Maka 9 tidak mempunyai 2 faktor saja. Okey, kalau 9 tu bukan nombor perdana. Jadi 9 memang bukan nombor perdana. Maka 9 tidak mempunyai 2 faktor saja. Pada ada faktor 1, 3, 9. Jadi dia punya nilai kebenaran ni akan jadi benar juga. Walaupun kita letakkan penafian. Okey. Kontrapositif adalah penafian kepada akas. Jadi jika tilda Q maka tilda P. Okay, dia penafian kepada akas. Jadi kita tengok dekat akas tu ayat dia, jika 9 mempunyai 2 faktor saja. Jadi untuk kontrapositif, jika 9 tidak mempunyai okay, jika 9 tidak mempunyai 2 faktor saja, maka 9 bukan nombor perdana. Okey, baik. Okey, selesai muka surat 35, kita masuk muka surat 36. Okey, baik. Penyangkal. Okey, contoh penyangkal ialah fakta atau objek yang menafikan kebenaran suatu pernyataan. Beri satu contoh penyangkal untuk menafikan kebenaran pernyataan berikut. Okey, contoh. Semua sisi 4 mempunyai sudut 90 darjah pada setiap bucu. Contoh penyangkal, ada sisi 4 yang sudut dia tak semua 90 darjah. Contohnya rombus. Rombus sudut dia bukan 90 darjah untuk setiap bucu. Okey, itu contoh penyangkal. Jadi kita tengok soalan 1 hingga 3. Semua poligon mempunyai perpenjuru. Okey. Pernyataan dia. Jadi kita nak buat penyangkal dia, tak semua poligon mempunyai perpenjuru. Contoh poligon yang tidak mempunyai perpenjuru adalah segitiga. Jadi kita tulis kat sini, segitiga tidak mempunyai perpenjuru. Okey. Nombor 2, jika P kurang pada 90 darjah dan Q kurang pada 90 darjah, maka hasil tambah P dan Q ialah sudut tirus. Okey. Itu penyataan. Tapi kalau kita nak buat kata penyangkal, okey, tidak semestinya P itu kurang pada 90, Q itu sudut dia kurang pada 90, jika kita tambah tak semestinya kata dapat sudut tirus. Okey, mungkin dia akan dapat sudut yang
lebih daripada 90 darjah. Okey. Sudut tirus ni kurang pada 90 darjah. Okey, jadi penyangkal dia kita boleh buat contoh kat sini. Okey, katakan satu sudut P tu 89 darjah. Okey, kurang pada 90 darjah juga. Okey. Sudut Q kita ambil contoh. Sudut yang kurang pada 90 darjah. 89 darjah lah. Kita ambil dua-dua tu 89 darjah. Okey, kalau hasil tambah dia akan jadi berapa? Akan jadi lebih daripada 90 darjah. Okey, hasil tambah. Okey, P dan Q. Ialah 89 tambah 89 178 darjah. Okey. Nombor 3, semua piramid mempunyai 4 permukaan rata berbentuk segitiga. Tak semualah. Okey. Kalau kalau piramid mempunyai permukaan rata bentuk segitiga, itu untuk kalau tapak dia segi 4. Kalau tapak dia segi lebih daripada tapak dia pentagon ataupun hexagon dan sebagainya, okey, dia punya permukaan bentuk segitiga tu lebih daripada 4 lah. Jadi sebagai penyangkal dia kita boleh letak kat sini sebagai contoh piramid bertapak pentagon. Okey, kalau piramid itu bertapak pentagon. Okey, piramid bertapak pentagon mempunyai lima permukaan rata berbentuk segitiga. Okey, baik. Selesai untuk muka bahagian A lah. Okey, bahagian A. Okey, bahagian B. Bahagian terakhir lah untuk video part 2 ni. Tulis pernyataan yang dikehendaki dalam kurungan bagi setiap yang berikut dan tentukan nilai kebenarannya. Sekiranya palsu, beri satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. Okey, sebagai contoh dekat sini, jika P adalah faktor bagi 10, maka P adalah faktor bagi 5. Okey, kita nak buat songsangan kepada ayat ni lah, implikasi tu. Jadi songsangan ni adalah penafian kepada implikasi. Jadi jika P bukan faktor bagi 10, maka P bukan faktor bagi 5. Jadi dia punya nilai kebenaran tu akan jadi benar lah. Okay, kalau P tu bukan faktor bagi 10, P pun bukan faktor bagi 5. Okay, benar lah. Baik. Kita pergi pada 1, 2, 3. Penafian. Kita nak buat penafian macam mana? Jadi kita ambil balik ayat dia ni, 1100 asal 2 tambah 1011 asal 2 sama dengan 11111 asal 2. Jadi cara yang kita nak buat penafian, okay, kita tukar dia kepada 1110 asal 2 tambah 1011 asal 2, kita buat simbol macam ni. Tidak sama dengan 10111 asal 2. Bila kita buat kata tak sama, kalau ikutkan kita tambahkan asas nombor ni akan dapat jawapan betul dah. Jadi kita buat penafian dengan buat simbol tak sama dengan, okey, dia punya nilai kebenaran tu akan jadi palsu. Okey, macam itulah cara dia.
Okay, selesai nombor 1, nombor 2. Jika suatu fungsi itu ialah fungsi kuadratik, maka kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 2. Sekarang ni ini implikasi. Kita nak buat kontrapositif. Okey, kontrapositif adalah penafian kepada kalau songsangan adalah penafian kepada implikasi, kontrapositif adalah songsangan. Kontrapositif adalah penafian kepada akas. Okey, akas kita ambil yang belakang dulu, betul? Okey. Okey, sekarang ni yang ni P, jika satu fungsi kuadratik, suatu fungsi itu ialah fungsi kuadratik P, maka kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 2 tu Q. Jadi sekarang ni kontrapositif adalah, okey, kontrapositif ni kita kena faham, jika penafian Q, maka penafian P. Jadi kita tengok yang mana P, mana Q. Jadi kita tulis ayat dia tu, kontrapositif. Jika penafian Q, kita ambil yang ni, kuasa tertinggi boleh ubah bukan 2. Kita tambah perkataan bukan untuk penafian. Jika kuasa tertinggi jika kuasa tertinggi pemboleh ubah bukan 2, maka suatu fungsi itu bukan fungsi kuadratik. Jadi bila kita tukar kepada kontrapositif, kita baca balik. Jika kuasa tertinggi boleh ubah bukan 2, maka satu fungsi itu bukan fungsi kuadratik. Jadi nilai kebenaran dia benar. Kalau fungsi kuadratik memang kena kuasa 2 je. Kalau kuasa 1 bukan kuadratik. Kalau kuasa 3 bukan fungsi kuadratik. Tadi lupa nak cakap, kalau palsu beri satu contoh penyangkal. Kita tulis palsu kerana. Kita tulis balik ayat dia. Palsu kerana apa? Kerana 11100 asas 2 ni tambah 1011 asas 2. Kalau kita dah belajar nombor asas sebelum ni, memang akan dapat 10111 asas 2. Itu sebab dia lah. Nombor 3 soalan akhir. Jika Q kurang pada 3, maka Q kurang pada 5. Kita nak tukar kepada akas. Akas, yang ni kita Q kurang pada 3 ni jadikan sebagai P, Q kurang pada 5 ni sebagai Q. Kalau akas mudah saja. Kita terbalikkan kedudukan. Jika Q, maka P. Jadi kita susun balik ayat dia. Jika Q, kita ambil Q dulu. Jika Q kurang pada 5, maka P. P itu apa? Q kurang pada 5. Jadi benar ke palsu? Jadi kita kena letak contoh lah, baru kita nak tahu benar ke palsu tu. Katakan Q ni kita ambil, Q kurang pada 5. Contoh nombor yang kurang pada 5, 4. Maka P kan, maka P. Ada 3. Jika Q kurang pada 5, maka Q kurang pada 3. Yang ni. Katakan Q tu kita ambil nilai dia 4. 4, Q kurang pada 5. Q
4 memang kurang pada 5, maka Q kurang pada 3. 4 kurang pada 3. Jadi salah kan? Jadi palsu dekat situ. Okey. Penyataan tu, akas tu akan jadi palsu sebab apa? Kerana kita bagi satu contoh, nilai Q tu. Katakan Q sama dengan 4. Okey, untuk sebelah ni okey dah. Q kurang pada 5, 4 kurang pada 5, betul dah. Okey. 4 ni pula lebih daripada 3, dia bukan kurang pada 3. Okey. Jadi kita tulis kat sini palsu kerana Q sama dengan 4, 4 tu lebih daripada 3. Dia betul dah kurang pada 5 tapi dia lebih daripada 3. Jadi dengan berakhirnya soalan itu tamatlah video pentaksiran bilik darjah bahagian yang kedua part 2 untuk subtopik 3.1 pernyataan di bawah bab yang ketiga penakulan logik di bawah silibus matematik tingkatan 4 KSSM. Semoga perkongsian cikgu ini dapat memberi manfaat kepada para pelajar, panduan untuk mengajar kepada para guru dan juga orang kata boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan juga kejaya kepada siapa saja yang menonton video ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.